Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alright, so hari ni saya nak buat sikit konten ataupun video berkenaan dengan Revit, Autodesk Revit 2020. Okay, so jadi untuk konten kali ni saya nak lebih jurus kepada macam mana kita nak create door schedule. Okay, kalau dalam AutoCAD kita memang kena buat dalam LKS, lukisan kerja kita kena buat door and window schedule. Okay, tapi kita buat macam manual. Cuma dalam Revit ni kita create dia. So kita wujudkan dia punya parameters, wujudkan dia punya formula, and then after that kita klik OK dan dia akan terus createkan untuk kita, ciptakan untuk kita satu format door schedule. Okay, so schedule ni sama. Jadi semua saya tunjukkan basic macam mana kita nak buat door schedule. Kata lepas ni kita nak buat window schedule pun macam tu juga, kita nak buat area pun macam tu juga, sama juga. Okay, so untuk konten kali ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat door schedule. Okay, so ini adalah projek ini adalah projek student saya, pelajar saya. Okay, jadi dia tak ada lagi door schedule. So kalau kita tengok dekat project browser kita, schedule and quantities ni pun tak ada expand symbol. Bila tak ada expand symbol ni, ini maksud dia memang tak create lagi apa-apa lah. Okay, kalau ada expand macam ni dia ada create lah something. Okay, so bila tak ada, dia ada dua kaedah. Yang pertama, kita boleh pergi dekat view ni. Dekat view ada schedule, so kita boleh drop down schedule ni dan kita ada schedule and quantities. Okay, so kaedah yang kedua, kita boleh pergi dekat project browser ni, schedule and quantities ni, kita klik kanan, right click, dan kita akan perasan ada new schedule and quantities. Okay, so mana-mana pun kita boleh pakai lah. Okay, so kita pergi kat sini, schedule and quantities. Okay, so dalam new schedule ni ada filter list. So kita boleh check kat sini. So contoh kalau door tu kita dah tahu dia dalam disiplin architecture. So bila dia dalam disiplin architecture, kita uncheck yang tak berkenaan selain daripada architecture. So kita check architecture saja. Okay, so dia akan filterkan kita yang mana yang terlibat dengan architecture. So kalau kita drop down kat sini, kita tengok ada doors kat situ. So kita boleh klik doors. So dekat nama pun dia dah statekan door schedule. So yang ni kalau kita nak ubah pun boleh, kita edit kan, kita boleh edit kat sini. Boleh nak letak pintu ke dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Okay, by right kita kalau tak ada masalah, tak ada apa-apa, biarkan je lah. Okay, door schedule. So kemudian kita klik OK. So lepas klik OK, dia akan keluar schedule properties. Schedule properties ni kita nak setting dia punya parameters. Apa yang kita nak dalam jadual kita tu kena appear apa, tajuk apa, nak bilangan, nak apa dia punya tinggi, lebar dia. Okay, lebar pintu, tinggi pintu, bilangan pintu tu kita boleh letakkan dekat parameters ni lah. Okay, so yang pertama, biasa basically by practice kita akan ambil berapa available field ni, kita akan ambil count antaranya lah. Okay, so family and type. Okay, so kalau ada cost, kita buat cost lah, tapi cost tu kita kena tulis dekat door tu tadi yang sepatutnya. Okay, dekat properties dia tu. Okay, tapi tak apa, itu nanti kena explore lah Okay, so count. So kita pergi kat family type pun boleh. Kita boleh cari height, tinggi pintu. Kita boleh pergi dekat thickness, ketebalan pintu. So kita boleh juga pergi dekat lebar pintu. Okay, so ketebalan, lebar, tinggi pintu serta jenis pintu dia tu dan bilangan dia. Okay, ni basic lah. Jadi kalau kita nak letak comments pun boleh, description pun boleh. So contoh saya ambil description kat sini. So saya klik, saya tekan control. Kita boleh juga satu-satu kita nak masukkan, tapi kalau kita dah tahu apa yang kita nak masukkan, kita tekan control dan kita klik, dan sekali sahaja kita pergi dekat add parameter, kita klik. So mana yang kita dah masukkan tu dia akan
yang mana yang kita dah selected tu, dia akan masukkan dekat schedule field. Okay, so dekat count, kalau kita tengok susunan dia, count, description, family type, height, thickness, width ni, sebenarnya kita boleh susun dia ikut kesesuaian kita. So contohnya saya nak, dah tentulah saya nak family dan type ni yang first kali, kolom yang pertama. So saya naikkan dia dekat kolom yang pertama. So untuk kemudiannya saya nak letak dia punya ketinggian dia, diikuti dengan kelebaran dia dan dia punya ketebalan dia. Okay, so bilangan dia, dan last kali description dia. Okay, description tu last kali. So kalau kita tengok susunan dia, inilah susunan kolom kita nanti, satu-satu kan. So ada 6 kolom lah. Okay, alright, so setelah selesai parameters kita part sini, so kita terus pergi dekat bahagian sorting and grouping. So sorting and grouping ni sort by, pertama sekali saya nak dia sortkan by family and type dulu. Okay, yang tu je. So then by apa, so ni tak payahlah sebab dia akan ikut field yang kat sini. Cuma kita untuk first tu kita letaklah family and type, biar dia baca dulu family and type. Okay, so after that, nampak tak ada satu box dekat sini, grand total. So kita kena check dia dulu supaya kat sini tak jadi freeze. Bila kita uncheck, dia akan freeze kat sini, kita tak boleh ambil option dia. Okay, so kita check dulu grand total. So kalau kita perasan dekat sini ada berapa option, title, count total, title total, count totals, dan totals only. So basically kita akan ambil title, count and totals. Okay, so itemize every instance, grand total. Okay, so kita klik OK. So bila kita klik OK, akan perasan Revit akan create satu schedule, iaitu nama dia door schedule. So kalau kita tengok dekat project browser kita ni pun dah ada expand symbol. So expand symbol kita akan perasan ada door schedule. Inilah dia door schedule. So kalau tengok yang kolom tadi ada 6 kolom. 6 kolom ni ialah berkait rapat dengan yang parameters yang kita bawa masuk tadi. Inilah dia family and type, height, width, thickness, count and description. Okay, so grand total dia akan betul kata 9. So total daripada pintu yang kita pakai dalam satu projek kita dah 9. Ini satu jenis pintu. Kalau kita pakai jenis lain, double door ke kan, lepas tu kita pakai solid ke, dia akan buat lagi satu family and type lain lah. So dia akan grand total kan juga. Ok, so bila kata kita dah selesai, dah buat ni door schedule, so kita pergi dekat title block kita. So kita nak masukkan dalam title block kita, just simply macam mana kita tarik plan, tarik section, tarik elevation, sama juga door schedule pun kita tarik je daripada project browser ni. So kita drag, bawa masuk ke dalam, and then kita klik, so dia akan jadi satu schedule. So kalau perasan dia ada door schedule. So kata kita nak buat window, kita kena kena juga new schedule and quantities, kita create baru. So kita pergi dekat window, cari window. So kita cari window, so window schedule, dan kita klik OK. So seperti biasa kita cari apa yang kita nak, count, family type, apa width, thickness, tu yang basic lah. So the rest kalau kita nak tambah, nak paste created ke, operation ke, omniglass ke, okay, kita masuk lah. Right, so ni adalah basic cara kita nak create schedule tu. Ianya bergantung juga cara kita, kalau kita gunakan di tempat kita kerja ataupun klien kita mungkin nak macam ni, kita akan sortingkan by apa yang dia minta. Okay, alright, so hopefully boleh bagi sedikit pendedahan, hopefully boleh faham apa yang dah disampaikan, apa yang dia terangkan. Simple, okay, dia tak susah macam AutoCAD kita kena create semua manually, semuanya manual. Kolom shadow tu pun manual, count dia pun kita kena create manual. So dengan Revit ni dia akan totalkan semua sekali, jadual semua dia dah siapkan. Cuma kita kena pandai letakkan parameters dia, kena pandai letakkan format dia, so baru dia boleh baca apa yang kita nak lah, apa yang kita kehendak. Okay, alright, so the rest nanti
boleh cuba untuk window pula, boleh cuba untuk area pun boleh buat benda yang sama. So kalau bila kita buat window, kita buat area, so bawah schedule and quantities ni akan tersusun schedule-schedule yang kita create. Dia tak boleh dalam satu schedule ada nak buat door dan window kan. Nanti dia jadi clashes lah. Okay, so kita boleh explore lagi. Okay, boleh explore lagi. So basically ni macam ni lah, kita nak create schedule. Okay, so itu saja daripada saya, sikit video penerangan tentang macam mana kita nak buat schedule. Okay, alright, bye, terima kasih, Assalamualaikum.